wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam semua. Tuan-puan boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, tolong komen dengar. Okey. Minta maaf sedikit lewat sikit malam ni live sebab ada masalah teknikal dan sebentar tadi ada rawatan yang terpaksa saya rawat. Tuan-puan, kalau boleh dengar suara saya, tolong komen boleh dengar jelas ataupun tidak. Boleh komen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, yang baru masuk tolong share dahulu. Kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk. Malam ini kita malam bercerita, insya-Allah. Biasa kita bedah kitab. InsyaAllah bedah kitab, tengoklah malam besok ke lusa ke. Malam ini kita sama-sama bercerita. Tuan-puan pun boleh komen cerita kisah yang benar, kisah gangguan jin yang benar-benar berlaku, yang dahsyat, yang pelik, dan bagaimana mereka mendapatkan kesembuhan setelah bertahun-tahun, kadang berpuluh tahun lamanya dalam dunia rawatan, berikhtiar merawat, akhirnya mereka sembuh. InsyaAllah kita kisahkan pada malam ini, kita berkongsi. InsyaAllah di lain masa saya akan jemput sendiri bekas-bekas pesakit saya yang telah sembuh, dan dia cerita sendiri bagaimana dia mendapat kesembuhan. Pada malam ini saya mulalah bercerita, berkongsi kepada tuan-puan pengalaman-pengalaman yang telah lepas yang saya lalui, bagaimana jin ini, syaitan ini mengganggu manusia. Susu galu, bentuk gangguannya, tipu dayanya, kesakitannya, insya-Allah kita kongsikan pada malam ini. Yang baru masuk tolong share dahulu, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Sihat semua ke? Saya harap semua dalam keadaan sihat. Ke dah ngantuk? Kalau dah ngantuk boleh tidurlah, tak apa. Tu. Ataupun sambil-sambil menunggu masa untuk tidur, sambil-sambil dengarlah perkongsian ini, insya-Allah. Yang baru masuk tolong share dahulu, insya-Allah. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Kita bercerita pada malam ini, insya-Allah. Kita bercerita pada malam ini. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama pada malam ini. Okey, kita berceritalah. Nanti tuan-puan boleh komen dan boleh kita akan bukalah sedikit soal jawab, insya-Allah. Izinkan saya minum air dahulu sedikit sebanyak, insya-Allah. Sedang menunggu live-nya dari tadi, Rozi Jolhiri. Yang minta maaf ada sedikit masalah teknikal tadi. Saya jawab salam semua. Ramai yang beri salam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Sekejap ya, minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna khairan minha. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang saya nak cerita ni adalah kisah yang benar. Wallahi wa billahi wa tallahi, yang telah saya menjalani rawatannya. Bukan saya lah yang menjalani. Pesakit tersebut menjalani rawatannya bersama saya. Setelah mungkin ada yang 10 tahun, ada yang berbelah tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun mengalami sakit gangguan jin. Dah habis berpuluh ribu. Akhirnya
datang rawatan bersama kami Ahsaza dan alhamdulillah dia sembuh. Baik, tuan-puan dirahmati Allah, kisah yang pertama ini saya nak cerita kisah yang terbaru. Kita cerita kisah yang paling terbaru sekali. Saya ada buat tadi satu status tadi di FB tentang seorang pesakit wanita. Dia ni telah bercerai dengan suaminya dan anak-anaknya tidak duduk bersamanya. Anak duduk bersama suaminya kerana dia difitnah ataupun dituduh ada penyakit mental. Tapi apabila kita cek, rupanya bukan sakit mental, sehingga dia pernah masuk hospital bahagia, hospital sakit jiwa. Bila kita cek, rupanya ada kerasukan jin bersamanya, dan sangat dahsyatlah kerasukannya. Tuan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritanya begini. Ianya berlaku dah berbelah-belah tahun dan dia merawat dengan pelbagai jenis bomoh. Kadang tukang sihir pun merawat dia, dan boleh katakan perawat syar'i, ruqyah syar'iyah, darus syifa dan sebagainya pun merawatnya. Masalah tidak pernah selesai. Sehinggalah dia datang mencari saya daripada jauh sana, negeri yang jauh. Dia negeri yang jauh, datang bersama kawannya menjumpai saya merayu merintih untuk dirawat. Anytime, anywhere, bila masa Ustaz free, dia akan bersedia. Ustaz bagi tahu je anytime, anywhere. Bila-bila masa pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi pun dia datang ke rumah. Kalau Ustaz nak merawat dia, anytime, anywhere. Maknanya dia betul-betul nak dirawat. Betul-betul. Maka saya pun kata pada dia, datanglah pada hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian. Maka dia datang. Saya lihat cantik orangnya. Dia lebih berumur daripada saya lah. Umur 40-an dah lah. 40-an dah. Anak dah lebih daripada 3. Tu. Jadi tuan-tuan, tapi wajahnya cantik. Badannya pun okey. Maknanya lawa. Tuan-tuan rahmati Allah, dah maknanya dia sudah bercerai hampir kurang daripada 10 tahun lah. 10 tahun ke bawah dia bercerai. Saya pun seperti biasalah tuan-puan, akak ceritakan apa masalah akak. Lalu dia memulakan cerita. Saya tanya soalan demi soalan lah. Keluhan terjaga, keluhan mimpi, sejarah keturunan, sejarah perhubungan dengan suaminya, sejarah perubatannya, sama ada perubatan gangguan jin, bomoh, tukang sihir, dan juga perubatan laporan doktor di hospital. Maka dia pun memulakan cerita. Setelah saya bertanya beberapa soalan, maka cerita pada saya, Ustaz. Saya pernah masuk hospital bahagia. Tapi tak bahagia. Masuk hospital bahagia ni adalah bila mana dicek di hospital tak tahu dia ni sakit apa. Hospital kata dia ni anxiety, tekanan yang terlalu kuat kerana masalah hubungan rumah tangga, masalah dengan mertua, masalah juga di tempat kerja. Dia tak dapat nak tidur malam, dia tak dapat nak bergaul dengan orang ramai, mimpinya pun pelik-pelik, dan banyaklah rawatan yang telah dijalaninya, semuanya tidak berkesan, bahkan lebih teruk lagi. Lalu dia dimasukkan ke hospital sakit jiwa. Lama jugalah dia tidak gila, tapi dianggap sebagai gila mental. Siapa masuk hospital sakit jiwa. Dan dia cerita sendiri sepanjang saya duduk sana, Ustaz, tak boleh nak main telefon. Saya hanya memerhatikan orang-orang yang gila. Dia tak gila tapi dimasukkan ke hospital sakit jiwa. Jadi dia jadi terhibur tengok orang-orang gila di sana lah. Setelah sekian lama barulah penjaga sana, pihak doktor dapat kesan dia ni tidaklah gila dan sebagainya. Dia dapat keluar lah. Dia macam normal balik, kerja balik dan sebagainya. Tetapi masalahnya tidak selesai sehingga pergaduhan dengan suaminya berlaku, masuk kes mahkamah sehingga terpaksa bayar peguam puluh-puluh ribu dan sebagainya, melawan suami sendiri. Allahu Rabbi. Tu sudah bercerai tapi kes mahkamah dengan bekas suaminya masih belum selesai sehingga ke hari ini. Tuan-puan dirahmati Allah SWT, ini ujian buatnya. Jadi saya pun bertanya, apa masalah kak lagi?
Okey, masalah dia jadi benci. Mana-mana lelaki yang ingin mendekatinya jadi benci. Ini dia antara simptom gangguan jin. Tuan-puan, kalau ada simptom ini kena perhatikan. Apa sebab yang menyebabkan kita akak tadi benci kepada lelaki? Sebabnya bila mana kalau kawan biasa okeylah, tapi dia tak suka sebenarnya bergaul di tempat ramai, dia suka duduk seorang diri. Itu di antara simptom adanya jin pendamping. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sepanjang dia rawat sejarah perubatannya, ramai orang kata sihir. Dan ada yang kata saka. Bila saya cek tuan-tuan, ianya bukan sihir, ianya bukan saka. Lepas ni kita cerita. Jadi dia cerita lagi kepada saya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita dia ini kalau bersama dengan suaminya dia akan bermasalah. Termasuk hubungan seks, persetubuhan pun dia tidak pernah merasakan klimaks ataupun puas hatilah. Tak pernah merasakan nikmat yang sebenar nikmat. Jadi dia mengatakan dia lebih suka persetubuhan yang berlaku di alam mimpi. Dia banyak bermimpi bersetubuh dengan lelaki yang tidak kenal. Sama adalah kalau simptom gangguan jin pecinta ni kenal ataupun tidak, tapi yang pasti persetubuhan di alam mimpi berlaku, dan dia benar-benar merasai nikmat persetubuhan yang berlaku di alam mimpi tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya pun dapat kesan ini adalah simptom jin pecinta. Jadi jin pecinta ini dia tidak semestinya terus sihir, tidak. Dia tidak semestinya orang hantar, tukang sihir hantar dan sebagainya. Tidak. Jin itu boleh mencintai manusia dengan kehendaknya sendiri. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Dan sebenarnya orang yang ada gangguan jin pecinta ini, dia punya nafsu seks sebenarnya tinggi. Akan tetapi dia tidak mudah puas bila melakukan hubungan seks dengan orang yang halal. Itu. Tuan-tuan rahmati Allah, dia lebih suka dengan perhubungan seks di luar pernikahan. Itu boleh berlaku, ada setengah kes. Dan dia pula boleh suka dengan persetubuhan yang berlaku di alam mimpi sahaja. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun tanyalah, Kak, kebiasaan apa amalan pelik Kak yang berlaku? Jadi dia kata antara amalan pelik dia, bila dia datang darah haid, dia suka bau darah haid tersebut. Dan kadang-kala dia jilat darah haid tersebut. Kerana terlalu suka, obses sangat, sehingga dia jilat darah haid tersebut. Tuan-tuan rahmati Allah, darah haid ni busung sebenarnya. Dia tidak wangi. Kalau kita orang normal, busung. Suami baru bau darah haid isteri pun, walaupun isteri sendiri pun bau busuk. Apatah lagi bila kita diri sendiri jadi suka darah haid. Yang dulunya darah haid itu dia sentiasa basuh dan sebagainya, sehingga kadang-kala tuah apa panggil, curahkan kelorok kadang-kadang nak bersih sangat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sehinggalah dia ada gangguan jin ini. Dia lebih suka tak basuh darah haid, tak payah basuh, cuci pun tak payah, boleh suka tu letak gitu je, bertambung-tambung letak macam tu je. Dan lagi suka ketika darah haid itu begitu banyak, dia suka sehingga baunya menyegarkannya, dan dia kadang dia jilat darah haid tersebut. Tuan-tuan rahmati Allah, di antara benda pelik ini simptom gangguan jin. Ini kita dah dapat kesan memang ada jin dalam badan. Masa tu saya tak ruqyah lagi, tapi kita dah tahu ada jin dalam badannya. Memang bila diruqyah gelepar lah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, sambung lagi. Ini di antara peristiwa lah yang berlaku, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dia menceritakan lagi kepada saya tentang ini saya ada catat sikit tulisan. Okey. Selain daripada itu, antara perkara peliknya ataupun benda-benda yang pelik dia lakukan, dia jadi sendiri, benda tu jadi sendiri. Mana-mana lelaki yang cuba mendekatinya, cuba lebih daripada kawan lah, macam suka sebab
dia cantik ke, suka sebab-sebab ni diri dia rasa-rasa macam sayang ataupun ingin meluahkan rasa sayang ataupun kasih rindu tersebut, dia akan mula jadi menyampah aku dengan lelaki ni. Dia lebih-lebih lah gitu. Bukan menyampah secara fitrah semula jadi, tapi menyampahnya itu luar kebiasaan fitrah manusia lah. Tu luar kebiasaan ini. Dia jadi menyampah, dia jadi tak suka tu. Tak kira lah suami ataupun bukan suami, mana-mana lelaki lah. Sebab dia dah ada jin pendamping, iaitu jin pencinta. Jin pencinta yang mencintai hamba Allah itu. Itu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Jadi dia kata dia ni suka bersendirian. Duduk ala bilik bersendirian. Kadang lama depan cermin, kadang lama dalam tandas. Ini antara bentuk kesukaan jin pencinta ada 5. Kalau kita tengok dalam kitab Ihtilam, yang pertama, apa kesukaan jin pencinta ini? Tidur dalam keadaan bogel. Seksi. Terlalu seksi. Seksi ala bilik bersama suami tak apa. Tapi bila tidur keseorangan, ini bahaya. Tidak semesti kena pakai jubah, kena pakai pudah, pakai jibak labu nak tidur. Itu lebih-lebih pula. Tapi dalam keadaan terlalu seksi ini bahaya. Kena tegur. Okey? Yang kedua, depan cermin. Bacalah doa bila kita melihat kecantikan diri kita sendiri. Dan dia sebut antara kebiasaan dia selalu buat iaitu berbogel depan cermin, dan dia melihat bentuk tubuh bogelnya. Dan kadang-kala dia jadi mengiurkan. Bila lihat tubuh badannya sendiri, dia jadi mengiurkan. Jadi naik nafsu lah sikit. Itu yang pelik pada diri dia sendiri. Itu. Abang kadu orang normal ni, orang normal. Seperti saya, orang lelaki. Kadang kalau kita bogel, kita depan cermin, kita tengok diri sendiri pun, kita akan malu. Saya sendiri pun tengok. Malu lah. Rasa perasaan malu tengok diri sendiri. Walaupun dalam keadaan pakai seluar dalam saja pun dah malu, apatah lagi berbogel depan cermin. Ini bahaya. Fiqh mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh kita melihat kemaluan kita sendiri. Begitu juga ketika kita membuang hajat. Kalau tak ada hajat perlu tengok lah. Itu pun dah makruh. Apatah lagi melihat yang orang lain punya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia antara amalan pelik dia suka berbogel depan cermin. Allahu Rabbi. Ini di antara bentuk gangguan jin pencinta. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya lagi saya tanya dia, okey. Itu di antara simptom keluhan ketika terjaga dia. Tuan-tuan, apabila ni dia cerita lagi, ini di antara dipanggil selok belok gangguan jin pencinta mengganggu hamba Allah ini. Dipanggil selok belok gangguan jin pencinta mengganggu hamba Allah. Tuan-puan boleh dengar ambil pengalaman ini. Ini benar-benar terjadi. Okey, banyak sangatlah benda pelik-pelik yang saya jumpa. Kadang saya tak sampai saya tak sanggup nak ceritakan. Yang ni tak apalah, kita ambil iktibar cerita berkenaan kisah jin pencinta ini. Bagaimana dia mengganggu hamba Allah ini dan memporak-perandakan kehidupan. Ini tak masuk, saya belum ruqyah lagi. Bila diruqyah lagi dahsyat berlaku. Ni sesi diagnos baru. Saya sesi diagnos bersama dengan pesakit tersebut. Apa lagi yang berlaku tuan-tuan? Ini saya tidak sebut nama, kampungnya, pekerjaannya, kita tak sebut. Kita sebut bagaimana dia punya pengalaman gangguan jin ini. Allahu Rabbi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi. Jadi antaranya lagi keluhannya adalah apabila adik-beradik mengurut badan dia lah. Sebab dia selalu sakit berat bahu ni. Ni dia antara keluhan ketika jaga. Bahu dia ni kiri kanan selalu berat. Berat sangat. Bila saya ruqyah, kita letak je sini, sikit je saya letak. Letak apa? Letak tangan lah. Tangan ni balut pula, pakai sarung tangan lah. Kita letak, kita tekan poin-poin di antara titik bekam tu, poin tempat gangguan jin. Letak je, dia dah tepis tangan saya. Cepat. Dia rasa sakit sangat-sangat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dia bagi tahu lagi emosinya tak stabil, dia mudah nak marah. Memang dia mudah sangat-sangat nak marah.
Kadang benda kecil je dia jadi marah, dia tu jadi luar biasa. Emosi dia tak dapat nak kawal, jadi marah luar biasa. Dia kata dulu dia tak macam ni. Dulu dia tak macam ni. Dia kata. Emosinya tak stabil, mudah nak marah. Bila saya ruqyah dia tuan-puan, dia punya kerasukan, jin dia memang marah tuan-puan. Dengan matanya, dengan kakinya, dia punya peha dia bergerak macam ni. Dan duduk dalam keadaan sombong. Gitu saya nak buat apa tak erti lah tuan-puan. Tuan-puan dirahmati Allah, subhanallah. Memang jinnya amat-amat pemarah. Bila jin ni bersifat amat-amat pemarah, memang jin memang suka marah lah. Dan suka orang yang tak dapat kawal kemarahan. Memang dia akan menjadikan marah manusia itu meluap-luap menjadi lebih ganas. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, maka manusia tersebut, pesakit tersebut pun jadi amat-amat pemarah juga. Jadi bila mana adik-beradik, dia punya badan dia, sekejap tuan-tuan, dia punya badan dia selalu panas. Orang yang ada gangguan jin pencinta ataupun jin pendamping yang mendampinginya, mencintainya bersama dengan dia, badannya akan selalu panas. Walaupun duduk dalam keadaan aircon, orang yang sejuk, dia panas. Ataupun dia rasa macam biasa, tapi orang letak tangan di tempatnya rasa panas, letak di badan dia panas. Bukan letak sentuh kulit pun, letak macam ni pun terasa panas badannya, haba. Allahu Rabbi. Kerana tuan-puan, jin itu dia bersifat gas. Dia memang diciptakan daripada api yang panas. Api yang panas ni dia berbentuk gas. Gas tu panas lah. Itu physical jin. Itu physical jin. Kim Hyo Ji Hyung. Okay. Welcome. Umur abang berapa? On the way 31. Okay. Terima kasih join. Boleh join, boleh dengar. Ban Dajjal ada anak ke? Tak ada. Dia ada anak-anaknya adalah syaitan. Okey, saya nak cerita yang ni dulu. Nanti saya jawab soalan Kim Hyo Jin Hyung. Saya tak pasti dia Cina ke, Kristian tak pasti, ataupun mungkin Melayu je. Sebab nama di FB orang boleh buat scammer dan sebagainya. Tapi dengar dulu cerita ini. Kita cerita sampai habis insya-Allah. Baik. 3 orang adik-beradik dia yang mengurut badannya, siapa-siapa yang sentuh badannya, maka orang tersebut akan sakit dan akan bermimpi ada seseorang yang akan memarah dia. Marahlah setuh tubuh dia. Setuh tubuh. Walaupun adik-beradik setuh tubuh dia untuk mengurut je, adik-beradik itu akan sakit. Sakit macam ada kesang lah. Dan akan bermimpi ada seseorang memarahinya kerana mengurut, menyentuh pesakit tersebut. Masya Allah. Ini menunjukkan bukan sihir. Ini menunjukkan ada sesuatu yang menjaga dia, yang melindungi dia, yang menyayangi dia, yang mencintainya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jin pecinta je ke buat panas ustaz jin lain? Tidak, dia tidak semestinya jin pecinta, tapi kebanyakan tubuh badan panas ni kerana adanya gangguan jin pecinta dan pendamping. Pendamping termasuk saka dah. Kalau sihir dia jarang panas. Kalau sihir dia panas emosi, dia boleh jadi panas sejuk dan sebagainya. Tapi kebanyakan yang panas badan jin pecinta atau pendamping. Pendamping boleh jadi juga disebabkan amalan seseorang tersebut. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kim Hyo Jin Hyung, kita fokus kepada cerita ni dulu. Okey. Baik. Kita teruskan lagi. Saya blok dulu yang mana kita rasa was-was, ragui, minta maaf. Kita akan terus blok. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab kita boleh kesan dia adalah scammer melalui page FB ataupun FB yang tidak sebenar lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung cerita. Okey, bila kita tanya dia, apa lagi yang pelik tu? Dia punya perutnya, peranakannya, perut ataupun rahim lah kita panggil, rahim tidak normal. Yakni dia sentiasa rasa benda bergerak dalam perut, gitu. Dan dia sakit lah perut. Baik, tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, saya tanya pula, apa mimpi-mimpinya? Dia cakap mimpinya dia selalu mimpi ular hitam. Ingat ular hitam tidak semestinya sihir. Kebanyakannya adalah jin itu suka tasyakur. Tasyakur menunjukkan rupanya dalam bentuk ular. Dalam bentuk ular. Okey.
Yang fake account kita akan block, minta maaf lah. Sebab kita buat perkongsian ni untuk benar-benar orang mendapat manfaat. Jadi yang nak ganggu tu minta maaf lah. Okey, kita akan block. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mimpi ular hitam dan dia pula bermimpi orang tua. Orang tua. Tu. Orang tua yang dia mimpi ni orang tua perempuan. Melihatnya, suka berdamping dengannya. Okey, itu di antara mimpinya, jatuh daripada tempat tinggi dan dia selalu bermimpi bersetubuh. Itu di antara mimpi-mimpinya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia ni dalam sejarah kehidupannya, setelah dia bercerai, kadang dia melihat cermin, dia membenci dirinya sendiri. Itu mungkin termasuk dalam bab anxiety. Okay. Dan perasaan nak bunuh diri itu banyak. Itu mungkin juga termasuk dalam bab anxiety. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada satu kudis yang suka sangat untuk hilang. Bila pergi kepada doktor, doktor mengesahkan bukan eczema, bukan apa panggil, kudis lagi, nama-nama kudis tu bukan semualah. Doktor pun pelik. Akan tetapi setelah dia menjalani beberapa rawatan dan setelah bercerai, kudisnya hilang. Okay. Itu di antara catatan dia lah. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila saya tanya, Kak, sejarah perubatan Kak macam mana? Boleh ceritakan? Yang ni memang banyak dia punya sejarah perubatannya, memang banyak. Tuan-tuan pun mungkin memang dengan bomoh banyaklah. Okay, suaminya bawa dia ke tempat bomoh dan sebagainya. Ini tuan-tuan, kalau suaminya nak sihir dia, suaminya tak akan bawa dia untuk berubat di pelbagai tempat. Ini menunjukkan suaminya tak ada kaitan untuk menyihir dia. Okey, walaupun kadang-kala ada perawat yang kata ini mungkin suamiku dan sebagainya, tidak mungkin. Kita kena dengar baik-baik. Masa saya meruqyahnya, dia kerasukan yang teruk dan jinnya cuba untuk menipu ianya sihir. Tapi kita sempat psycho dan kita menilai dengan ilmu, maka kita berikan fakta-fakta yang tepat, yang kukuh, sehingga jin tu senyap dan tidak berkata-kata lagi. Nanti kita akan cerita berkenaan dengan bagaimana kerasukannya sekejap lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka dia pernah berubah dengan seorang bomoh, yang mana dia perlu berbaring. Bomoh tu pun letak kain batik atas badan dia, lalu mengambil bawang putih yang stokor tu, yang besar tu, bawang putih, dan letak di atas pusatnya. Maka dia pun buatlah dia punya panggil upacara dia. Lalu ketika itu habis dia buat, entahlah dia baca apa, tak tahulah. Okey, dia pun ambil bawang putih tu, lalu dia hiri-hiri sikit-sikit di atas satu baldi yang diletak dengan minyak. Maka keluarlah sedikit kain kafan yang kecil dan keluar debu kubu. Tapi dia tak rasa apa-apa pun, dia tidak kerasukan pun waktu dibuat tu. Itu yang peliknya. Lalu bomoh tu katalah, Kak ni kena sihir dan sebagainya. Okey, itu di antara. Ini adalah kaedah batil. Bukan Kak tu kena sihir. Semua orang yang lihat tu kena sihir. Takhyir dia panggil. Bomoh tu menipu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bomoh tu menyihir orang yang berada di situ supaya nampak benda-benda yang pelik yang berlaku. Seperti zaman Fir'aun. Tukar-tukar sihir zaman Fir'aun melemparkan tali-tali, lalu orang ramai melihat tali tu berubah jadi ular. Itu dipanggil takhyir. Dipanggil orang itu dalam keadaan khayal belaka dan nampak tali tu lah, padahal tali tu tetap tali. Lalu Nabi Musa AS melemparkan mukjizatnya. Adik Allah SWT itu melemparkan tongkat, berubah jadi ular betul dan memakan semua tali-tali tadi. Terkejut tukang sihir, sehingga semua tukang sihir itu tahu ianya bukan tipu dah. Kalau begini bukan tipu. Lalu bersujud kepada Allah SWT, beriman kepada Allah, sehingga tukang sihir itu semua dibunuh oleh Firaun. Ini ada ceritanya. Begitulah tukang-tukang sihir yang ada di sekarang. Dia boleh mengaburi mata kita. Sebenarnya bawang itu tetap bawang. Dia juga menggunakan khadam jin untuk melakukan perkara tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi. Kemudian
Dia berubat. Seterusnya dia pergi berubat. Rata-rata lah yang berubat. Saya baca separuh je lah. Memang banyak sangat lah tempat dia berubat. Ialah berpuluh-puluh tahun ni. 23 tahun. Okay. Dia berubat dengan seorang yang pakai keris. Bukan keris, dia panggil badik. Badik ni keris kecil lah. Panjang ni. Kalau keris betul panjang. Ini kepanjang ni je. Tu. Badik lah dipanggil. Ketika berubat tu, dia minta orang ramai pegang kakak tu lah. Pegang tu memang paksa lah. Paksa pegang. Kadang dia letakkan tangannya di sini. Dia dalam keadaan kasar lah. Berkasar lah kepada pesakit tersebut. Sehingga kak tu rasa memang betul-betul terasa berkasar. Dan dipaksa meminum air. Air entah dia baca apa air tu, dipaksa meminum air. Tu. Dan ketika itu dikeluarkan badik keris. Dan kak tu melawan lah sebab nampak macam pelik dah. Maka terkena keris tersebut, luka tangan kak tu. Masya Allah. Ini sebenarnya dalam perubatan Islam, perawat tersebut tidak perlu menggunakan media, yakni perantara keris. Tak perlu pun. Keris ni senjata untuk berperang. Dia tidak menjadi senjata untuk perubatan. Tidak. Okey. Jadi tuan-puan, itu adalah benda tajam yang bahaya ketika kalau kita guna untuk rawatan. Okey. Bahkan mencederakan pesakit. Ini bahayanya. Kan tak kena cara kan? Tertikam orang, mati habis. Jadi bunuh pula dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keris itu diberikan kepada suaminya. Keris berkhadam lah untuk disimpan. Sehinggalah setelah diberi keris berkhadam tu, makin huru-hara jadinya ahli keluarganya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya adalah mungkin suaminya berusaha lah untuk menyembuhkan rumah tangganya, menyembuhkan isterinya, memperbaiki hubungan rumah tangganya. Yalah, kesalahan mungkin adalah besar kecil, tapi mestilah nak bebas daripada gangguan jin dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tiba-tiba suaminya bawa balik satu cincin permata warna merah. Cincin yang diambil daripada tak tahulah bomoh mana, perawat mana. Dia anggap mungkin sebagai pelindung. Dan ketika kak tu tengok cincin tu, dia jadi takut, dia jadi pelik, dia jadi tak sedar hati, jadi tidak tenteram tubuh badannya dan sebagainya. Sehinggalah dia tanya kawan dia, dan kawan dia pun tanya orang Indon. Bomoh jugalah, bomoh Indon. Maka mana nak buat ni? Bomoh Hindu pun mungkin guna perantara jin dan sebagainya. Jadi bomoh Hindu itu mengatakan, beri arahan kepada kakak tersebut, ambil cincin tu waktu suaminya tak sedar, nanti bawa masuk ada tandas dan kencing di atas cincin tersebut. Kakak tu mungkin tak tahu apa-apa. Ini dipanggil ilmu sihir lawan ilmu sihir. Dua-duanya salah. Walaupun untuk perlindungan, bila terlibat dengan ilmu sihir, walaupun sihir putih tak boleh, haram. Okey, sihir putih ni dilakukan ritual sihir tersebut untuk kebaikan, tujuan baik. Sihir hitam ni dilakukan untuk tujuan jahat. Dia tetap sihir. Sihir tetap haram, Okey, dan siapa yang melakukannya, dia tahu benda tu haram, maka syirik hukumnya. Kerana dia hanya ada ritual penyembahan kepada syaitan. Tuan pada rahmat Allah SWT. Jadi pelik mana ada perubatan kencing di atas cincin. Lalu kak tu pun kencing di atas cincin yang permata warna merah lagi tadi. Bila dia kencing di atas cincin tersebut, cincin bunyi ni banyak tersasu saya. Kencing di atas cincin tersebut, maka cincin itu terbakar dan retak seperti terbakar, bertukar warna merah tadi bertukar jadi hitam. Lalu dia takut ambil basuh, letak balik tempat suaminya, dan suaminya tengok, suaminya terus tak pakai. Lepas pada terjadi begitu, dia rasa hilang rasa takut, dia hilang rasa pelik-pelik tu. Ini dah menunjukkan adanya jin pendamping. Dia suami tu buat balik cincin berkhadam, memanglah dia akan, orang yang ada khadam juga ni akan magnet. Pelik sikit. Sebab jangan kecing pula di atas cincin, suami balik pelik-pelik. Jangan, itu bukan kaedah syar'i. Itu kaedah yang bukan syar'i. Jangan buat. Kita ni buat benda nak pahala ya, kalau boleh. Baik, apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi ni, cukuplah. Satu lagi,
Keluarga bekas suaminya ini pun pelik-pelik lah suka kepada bomoh-bomoh ni. Sehingga kalau barang hilang, selalu dia ambil pasir, goreng. Pasir mungkin ada bacaannya. Dan dia letaklah pisau di tengah-tengah pasir tersebut. Mungkin nak menyakiti orang yang mengambil, mencuri barangannya. Ini dah dipanggil sihir putih. Tidak boleh. Yang boleh adalah berdoa kepada Allah SWT. Ikhtiar cari dengan baik. Tu boleh. Baik, itu banyak lagi dah. Cukup setakat tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya pun meruqyah dia. Tak sempat ruqyah, baru tangan di atas kepala. Baru letak kasturi di hidungnya. Letak macam yang suruh dia hidu. Baru nak baca a'udzubillah. Dia mengilar terus tuan-tuan. Saya pun terkejut dah dia mengilar ni. Okey lah, tak apa. Mengilar saja ni. Saya pun baca lah. Bila baca, dia pun lalu buat ni menggeleparlah kaki tangan, mengamuklah macam orang terkejut. Apa lagi kita undurlah 3 langkah tuan-tuan. Undur 3 langkah. Kejut ni. Lalu dia duduk dalam keadaan sombong. Pohonnya bergerak macam ni. Sombong ni. Saya tanya terus. Tak sempat ruqyah lagi. Tanya dia, kenapa ganggu? Nak suruh orang lain benci dia. Tu perkataan dia. Nak bagi panas. Hubungan kekeluargaan nak porak-perandakan dia. Biar dia hancur. Dia sebut macam tu lah. Tu. Dia sebut macam ni. Okey. Bila dia sebut macam tu, tiba-tiba air mata berderu. Jatuh berderu. Pelik lah. Manusia normal tak boleh buat macam tu. Berderu. Dia, kata-kata dia tadi, kita perawat kena cerdik. Kena cerdik ilmu dah. Berilmu. Menilai dengan ilmu. Bukan menilai dengan zahir gitu. Jangan. Dengan ilmu. Dia kata, jin tadi kata, seolah-olah perkataan dia benci. Nak buat orang lain benci dia belaka. Nak porak-perandakan keluarga. Biar dia jatuh. Tak bangun-bangun di tempat kerja. Biar dia musnah. Perkataannya seperti sihir, tak suka. Tapi air mata mengalir ni macam sedih. Dia berlawanan. Kita perhatikan berlawanan ni. Kita tengok. Saya pun Wak Lolok diperbodohkan oleh jin lah. Wak Lolok ni pura-pura lah. Dalam bahasa kebangsaan, bahasa Patah Timur, Wak Lolok. Wak Lolok ni pura-pura diperdayakan olehnya. Jadi saya pun tanya dia, kenapa kamu nak ganggu dia ni? Aku benci. Dia sebut macam tu. Tapi sebut benci tapi menangis. Itu bukan benci. Itu sayang namanya. Contohnya, seseorang, contohnya kekasih kita lah. Dia sebut tu. I nak berpisah dengan you. Kenapa you nak berpisah dengan I? I benci you. Tu baru benci. Ini I benci you. Menangis. Itu bukan benci. Itu sayang. Tapi berlaku benci. Faham? Jadi begitulah jin tadi. Dia sayang sebenarnya. Tapi dia berlaku benci. Dia nak lari kita punya pemikiran. Lalu saya pura-pura lah. Wak Lolok termasuk jerat dia dulu lah. Okey. Dia kata apa? Jin tu kata apa? Habis tu dia tunggu. Dia memang tunggu saya tanya soalan. Habis tu kenapa kamu benci dia? Aku dah lama benci dia. Dia kata. Okey. Masuk melalui apa? Dia buat sombong dia. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ustaz macam you pakai nanya boh. Nanya seorang kita macam you pakai nanya gini. You pakai tu. Nanya boh you pakai. Nanya gini. You pakai. Tak apalah you pakai pun. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Hai. Lawak sungguh. Yupa ke. Baik. Kalau macam Anwar Zain boleh kira lagi. Yupa ke ni. Aduh. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita kena yupa ke. Baik. Seterusnya tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dah nota tadi? Okey.
Kita ada ni, kita ada, memang kita buat nota. Okey. Baik. Okey, nak suruh orang benci dia. Lepas tu saya tanya, masuk melalui apa? Oh, dia kata, dia tunggu lagi. Saya pun tanya, dimakan? Dimakan. Termasuk diminum. Dia pula lebih-lebih. Okey, saya pun makan minum. Saya pun buat lolok pura-pura lah. Patutlah. Sihir ni. Dia pun dia macam mengiyakan. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tanya lagi dia. Ditabu ada? Ada. Okey. Dia kata, ditabu ada. Saya pun tanya soalan ni. Sejak bila lagi kamu ni ganggu dia masuk? Sehingga orang lain kat tempat kerja pun jadi benci pada dia. Jadi tak suka bergaul dengan dia. Dia berkata, aku masuk semasa dia mula bekerja. Dia sebut, aku masuk dalam badan dia semasa dia mula bekerja. Okey. Tu point, kita ambil point mula bekerja. Okey. Lepas tu saya tanya persoalan, ditabur dekat mana? Saya tanya. Dia pun jawab, kat rumah. Okey, tempat dia bekerja jauh sana. Rumah kampung dia jauh sana. Negeri jauh sana. Tempat dia bekerja jauh sana. Dua tempat yang berbeza. Okey. Tabur ke depan rumah kat mana? Kita permainkan jin. Bukan jin. Dia ingat dia permainkan kita. Saya sedang mempermainkan dia. Okey. Dia kata, aku tabur depan rumah. Tabur apa? Debu kubu. Kenapa dia sebut debu kubu, tuan-puan? Supaya kita mengiyakan. Patutlah dia pergi dengan Tok Bomo kupah bawang tadi, keluar debu kubu. Ada macam apa? Panggil macam kesinambungan. Gitu. Jin cerdik. Jin pencinta antara jin yang cerdik. Dia punya pangkat dia kalau dia hidup di alam manusia ni, DG 48 lah. Kita boleh DG set cikgu. Sorry. S48 lah. Sosial, S untuk sosial. 48 lah dia punya kecerdikan dia. Dia punya pangkat dia. Dia punya boleh mengatur, boleh saiku dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku lagi? Tabu depan rumah. Okey. Lama dah ke dekat rumah? Lama dah. Sejak bila lagi? Saya tanya. Sejak dia kecil lagi. Kecil. Saya pun tanya dia. Di situ berigak. Berigak ni dapat kesan dah dia menipu. Apa tuan-puan? Dia nak larikan kita ni terus kepada kampung ni pula. Kait dengan mak ayah pula dan sebagainya. Dan dia nak menampakkan macam kita ni macam saka tak? Kalau kita fikir macam saka. Bukan saka. Bukan. Okay, saya pun tanya dia. Tadi kata masuk tempat kerja. Sekarang kata di rumah pula. Sejak kecil lagi. Hak mana satu ni? Saya pun kata pada dia, tak payah bohong, tak payah tipu lah. Aku tahu kau tipu dari tadi lagi. Kau jin pecinta, direct to the point, saya kata. Dia pun senyap tu. Senyap, tak berkata-kata apa lagi, tuan-puan. Jin tu terbukti menipu. Nak jawab kan? Dia macam bila saya kata engkau jin pecinta, dia macam terbeliak mata dia. Terkejut. Dia pun senyap. Dia punya rahsia dia terbongkar. Dia nak bawa saya kepada sihir, tak boleh. Dia nak bawa saya kepada saka, tak boleh. Kita dah bagi tahu. Tu. Bagi tahu direct to the point. Dan saya dah bagi bukti jelas dia menipu. Jadi tuan-tuan, memang dia menipu. Memang jin celaka jin. Betapa ramainya perawat tertipu dengan jin. Sebab tu penting perawat berilmu. Bukan masuk kelas 2 hari 300.5. Tu pun masuk kelas melalui link-link yang terdahulu. Masuk nota tak ada. Buku rujukan tak ada, kitab rujukan tak ada. Hati-hati ya. Jangan habiskan duit belajar ilmu yang karut-karut. Ilmu yang tak tahu sandaran ke mana. Nanti kita entah ke mana. Nak jadi perawat pun bukan selama 2 hari boleh jadi perawat. Pastikan ilmu tu benar. Kitab rujukan, jangan perhabis duit. Jangan perhabis duit. Koksi. Tu. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penting diagnos dan penting kita bijak dalam menilai, mengikut
panduan ilmu, bukan mengikut zahir yang kita nampak, bukan mengikut dengar kata jin, bukan mengikut apa yang kita sangka-sangka, rasa-rasa. Tidak boleh agak-agak, tak boleh. Ilmu, itu ilmu yang paling penting. Tuan pada rahmati Allah, kemudian berigaklah jin tu, bukan sihir, bukan saka, jin pecinta. Subhanallah, dia punya otak dia bijak. Sebetul je. Dan saya pula dapat kesan, kamu mengatakan benci dia, kamu mengatakan nak porak-peranda, tapi kenapa air mata jatuh? Dia tak dapat nak tipu. Ini air mata jatuh ni sebab apa? Sedih, terseksa. Itu je. Okay. Tak boleh rasa-rasa, tak boleh agak-agak, kena ada kesahihan, kena ada bukti kukuh. Okey. Fakta yang mantap. Tuan pada rahmati Allah, kemudian saya pun dah tahu dah. Saya bagi tahu pada dia, kamu jangan melawan. Kita terus dakwah. Tidak ada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kamu hamba Allah, aku juga hamba Allah. Pesakit ini juga hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk menyembahnya, beribadah kepadanya. Engkau tahu bahawasanya Tuhan engkau adalah Allah. Dia yang maha kuasa, dia yang maha menyembuhkan, dan dia menjadikan Al-Quran sebagai penawar yang terhebat. Kita bagi lalu bukti. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sesungguhnya kami, iaitu Allah, menurunkan Al-Quran menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman dan sebagainya. Bila kita bagi tahu dakwah itu, dia semakin lemah. Jangan cuba melawan. Engkau tidak akan dapat menandingi kekuasaan Allah. Engkau tidak akan dapat menyekat kesembuhan dari asbab daripada Al-Quran. Kesembuhan yang terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyaklah, takkan saya nak baca habis. Saya rukyah dia 3 jam. Takkan 3 jam saya nak bagi tahu sini. Baik, tuan-tuan dan rahmatillah Allah, kemudian apa yang berlaku? Saya rukyah lah dia. Rukyah, dia pun tanya ketar, air mata bercucuran. Ni menandakan sedih, ni nak berpisah. Dia tidak saka, dia pecinta. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ya. Kemudian dia pun pensang. Pensang memang betul-betul macam buah nangka jatuh ke bumi. Top. Pensang. Kita pun sambutlah dia. Sebab tu penting perawat lengan panjang dan pakai sarung tangan. Kita sambut dia, kita tak sentuhlah kulit dia. Batah, minta batah. Okay, dan kita tutup badan dia dengan kain selimut lah. Ni tidak, ni tidak boleh ya. Aurat wanita terdedah. Kita sebagai perawat takkan kita nak pejam mata. Mesti kita buka kadang ternampak bentuk tubuhnya. Ini bahaya. Baca Al-Quran tak fokus nanti. Okey, tak kira lah dia tu imam ke, mufti ke, siapa ke, ustaz ke, tuan guru ke, semua ada nafsu. Syaitan boleh mainkan nafsu tersebut, pemikiran tersebut dan sebagainya. Dia boleh hadirkan. Oleh kerana itu, tuan-puan kena jaga benda ni. Kadang kita semua ada mata. Tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita pergi kepada seterusnya. Kemudian saya pun terus rukyah dia. Dia pensang tak ni? Jangan berhenti rukyah. Walaupun dia pensang, dia buat pensang, sebenarnya dia tipu, dia pensang. Tak percaya kalau kita rukyah orang pensang, jangan berhenti. Ambil batang, okay? Kita terus rukyah. Rukyah, nanti dia akan terbuka mata dia. Tu. Kalau kita tengok mata terbuka, terkejut kita. Kita rukyah, kita fokus bacaan. Jangan, kita ni sebagai perawat lelaki, jangan masa rukyah fokus pada tengok muka. Lama-lama tengok muka dia mari perasaan. Comel. Tu bahaya. Sebab ada tu di antara tata cara atau protokol sebagai seorang perawat etika lah dipanggil. Hidung macung lah. Dia mari tu. Masa rukyah tu jangan tengok muka. Bahaya. Kena jaga hati. Perawat kena jaga hati, jiwa juga. Cantik lah mata dia. Dia mari benda ni. Janda ke, isteri orang ke, anak dara orang ke, kena jaga. Okay. Masa saya rukyah, saya fokus kepada tepi. Saya tengok tangan saya sendiri. Kadang saya tengok lantai. Saya fokus. Kadang saya membayangkan ayat-ayat rukyah. Seperti dipanggil benda tu yang pemancar tu. Benda dipanggil pemancar tu, macam dinding. Di slide tu seperti tu mata saya sedang duduk baca ayat Quran. Kadang dia buka mata. Kita baca lagi. Biar dia nak tengok kita, biar. Kita jangan bermain mata. Dia boleh bermain mata. Dari mata jatuh ke hati.
Ini bahaya berbunga hati nanti. Kembang bunga lambat nak layu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, itu apa? Tapi kalau dari hati tu ke bawah satu lagi, itu nafsu syahwat. Ini lagi bahaya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, pastikan kita jangan berdialog berlebihan dengan jin, sebab banyak kebohongan dari kebenaran. Ya, betul. Akan tetapi diagnos perlu. Diagnos. Kita boleh berdialog dengan jin dengan soalan-soalan yang perlu saja. Jangan tanya soalan tak perlu seperti COVID akan datang lagi ke? Bila nak habis COVID? COVID ni jin ke? Itu tak perlu masalah ni. Ini dipanggil perawat yang tidak beretika. Faham? Dan bermain-main. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita tak boleh bermain-main dengan syaitan, kerana dia musuh kita. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Maka layang seperti musuh, bukan layang seperti kawan, bukan layang seperti hiburan. Itulah musuh. Maka kita kena berhati-hati dan kena bijak serta profesional. Kita juga jangan menunjukkan amarah. Bila jin marah, kita marah balik. Kita dah kalah kerana ada sifat marah. Maka seorang perawat yang merawat gangguan jin, jangan ada sifat marah. Meninggi suara tidak semestinya marah, tapi meninggi suara mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah yang berkuasa. Itu bukan marah. Itu menetapkan keyakinan kita bahawasanya Allah yang benar-benar hebat, yang benar-benar berkuasa, yang maha menyembuhkan, dan Al-Quran adalah kalam Allah. Itu tak pun tinggi suara. Ini tinggi suara macam mana? Mu ingat aku takut ke kamu? Mu siapa aku siapa? Mu tak kenal orang itu meninggi ego. Kalah, perawat tu dah kalah. Kerana itu nak jadi perawat kena ada sifat sabar yang tinggi. Tidak boleh emosi ketika merawat. Kalau tuan-puan ada yang saya buat live tu, kena cool je, relax je. Sebagai seorang perawat, gila tenang, senyum. Ilmu ke depan, amal di belakang. Amalnya mengikuti ilmu, serah ilmu tersebut. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu imamul amal. Ilmu pemimpin kepada amal. Okay, dasarkan ilmu. Maka tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia buat lolok pensang. Buat lolok ni pura-pura pensang tadi, nampak macam pensang sungguh lah. Tapi kita teruskan ruqyah. Jangan berhenti ruqyah. Jangan pula kita baca Al-Quran, baca tak habis, seling dengan perkataan lain. Seperti falamma alqaw qala Musa ma ji'tu bihi sihr innallaha sayubtilu. Aku arahkan engkau turun ke tapak kaki, wahai bangsa jin. Innallaha sayubtilu. Dia sambung bacaan, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ya Allah, hancurkanlah jin ini. Ya Allah, kunci jin ini. Ini dia pula yang mengarah-arahkan Allah. Dia siapa nak arahkan Allah? Kita manusia biasa. Bahkan perawat tersebut telah beradab, telah tidak beradab, sangat-sangat tidak beradab dengan ayat Al-Quran. Kerana ayat Al-Quran disebut dalam kitab Adab Hamalatul Quran yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa-siapa yang baca Al-Quran dan kemudian dia bercakap ataupun menambah dengan ayat-ayat yang lain, ayat Al-Quran tu tak habis lagi, dia tak berhenti dengan baik, tak sadaqallahul azim dengan baik, tak berhenti ayat tu dengan baik, dia bercakap di antara tengah-tengah ayat, memasukkan perkataan lain selain daripada Al-Quran lah, menambah tokok. Dia telah menambah tokok ayat Al-Quran itu dan sangat tidak beradab, hukumnya adalah haram. Ramai perawat buat gini. Jaga molek Al-Quran. Sebab tu perawat nak jadi perawat yang syar'i, kena belajar bidang Al-Quran. Kena tahu adab dengan Al-Quran. Kena jadi ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran tak semestinya hafal 30 juzuk. Tak semestinya kena jadi hafiz Al-Quran. Tapi dia sentiasa baca Al-Quran dan menjaga bacaan Al-Quran dengan penuh adab. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Maka jangan berhenti. Bila jin tu buat pensang, buat lolok pensang lah, pura-pura pensang, kita teruskan bacaan. Tenang saja. Baca, dia baca-baca. Top, dia buka mata tu nak saiku kita. Kita jangan layang. Kalau kita layang, kita pula rasa macam mu ni nak cabar aku. Mu tak kenal aku siapa. Kita pula jadi marah. Seperti dia mencabar kita. Jangan. Kita sebagai perawat jangan kalah dengan emosi. Lalu kita ruqyah lagi. Kemudian saya ruqyah sampailah satu tahap dia pun dia nak muntah, kena jaga. Kena sedia dah bekas muntah dan sebagainya.
Bila dia nak muntah, kita angkat sikit, dia akan terbangun sendiri. Wah, muntah memang banyaklah dia punya muntah dia. Macam bukan muntah lendir. Kalau muntah lendir saja, dia lebih kepada gangguan jin saka. Tapi dia muntah air liur banyak dan juga ada benda warna hijau kehitaman. Hijau kehitaman benda yang dia muntahkan tadi. Okey. Maka tuan-puan dirahmati Allah SWT, saya pun bila dia muntah, kita tolong tepuklah di belakang. Kalau ada pembantu wanita, suruh pembantu wanita tepuk di belakang. Sambil kita terus baca. Okey, kita fokus bacaan. Orang lain tepuk. Ataupun nampak dia suka macam terlekat dan sebagainya, kita tekan di pinggang dia, di belakang. Jangan di perut depan, lelaki tak boleh. Itu pun pakai sarung tangan. Tekan sikit macam ni. Tekan di antara pinggang dia. Ni di atas kepala, pinggang. Okay, kita tekan sambil baca. Kita fokus pada ayat. Dia akan senang untuk muntah. Dia akan muntah banyak lagi. Muntah dan sebagainya. Kita baca. Itu tidak semestinya muntah keluar kancing. Belum lagi. Itu dipanggil muntah penyakit baru. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Kita jangan cepat puas hati. Relax tu. Itu di antara proses kesembuhan. Jinnya tak keluar lagi. Okey. Kita ruqyah, masa dia muntah tu dia sedar dah. Dia semakin sedar dah. Tak apa, teruskan ruqyah dan sebagainya. Ketuk-ketuk di tempat. Dan perhatikan mana kita tepuk dia sakit lagi. Sakit sini. Kita tekan sikit sini. Sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah. Dia akan sakit. Dia akan muntah lagi dan sebagainya. Antara tempat kita perlu tekan sini. Dicupin telinga. Atas kepala kita tepuk. Di belakang-belakang kita tepuk. Di pinggang kita tekan sedikit, begitulah. Di tempat-tempat sulit lain jangan. Kalau nak buat di pusing atau tawaf di perut pun, minta orang perempuan yang lain buat. Kita jangan. Baik. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun sedar balik. Seperti biasalah, saya bagi air ruqyah lah untuk minum. Kadang kalau untuk lebih bagus lagi, bagi terus air susu segar, fresh milk. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita pun tanyalah, saya tanya dia, mesti tanya apa yang Kak rasa. Ini soalan penting. Antara soalan penting, Kak, soalan penting ni, Kak sedar atau tidak tadi? Ingat tak masa Kak kerasukan tadi? Ini soalan yang amat penting, tuan-puan. Ambil tips. Kak, masa Kak kerasukan, Kak sedar tak? Kak ingat tak? Apa jawapan dia? Mesti ada dua jawapan lah biasanya. Tu. Tapi Kak tu jawab satu je. Iaitu, dia jawab apa? Kak, dok ingat. Bila jawab dok ingat, kita tanya lagi. Memang dok ingat langsung ke masa kerasukan? Dok. Lepas tu kawan dia, kawan yang bawa, mu kerasukan ranah dia ke apa? Kak tu kan, apa tak rakam? Dia nak tengok kau. Masya Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, okey, jawapan dia tak ingat. Kita pun mark. Kita tulis lalu. Tulis kita. Tak ingat. Okey. Ada setengah orang dia kerasukan hebat, menari dan sebagainya, bersilap. Dia ingat, dia kata, satu jawapan lagi dia kata, ingat tapi saya tak dapat nak kawal tubuh. Tuan-puan, ambil poin ni. Mana-mana jin yang kerasukan, dia tak dapat ingat apa yang berlaku ketika dia kerasukan, tak ingat. Itu bukan sihir. Itu sama ada jin pecinta, jin pendamping, saka, histeria. Tak ingat, dia tak akan ingat apa yang berlaku. Tapi kalau dia kerasukan, dia pun sedar, dia kata, minta maaf dah ustaz, saya pukul. Kak ingat ke? Ingat. Tadi saya tak dapat kawal je. Saya ingat apa yang berlaku, saya ingat, nampak, tapi saya tak dapat kawal. Itu kerasukan sihir. Itu beza dia, tuan-tuan. Ambil ilmu ni. Itu beza dia. Ada dia kerasukan, dia ingat, cuma tak dapat kawal diri, itu sihir. Saya pun dapat bukti kukuh, memang bukan sihir. Walaupun perawat lain kata sihir. Dan simptom-simptom yang dia alami, yang kita tengok tadi ke apa, pun menjuruh kepada bukan sihir. Sebab tu perlu dinilai dengan ilmu. Garis panduan ilmu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Lagi saya yakin memang jin pecinta bukan sihir. Jadi kerana itu tuan-puan, nilai dengan garis panduan ilmu. Jadi ilmu ni bukan 2 hari belajar dah boleh merawat dan sebab pandai. Tidak. Saya ada berapa belah tahun belajar bidang ni, masih belajar lagi sampai sekarang tuan-puan.
Kena ada guru, kena ada rujukan kita, sentiasa bertambah rujukan kita dan sebagainya. Bukan rujukan kita saja, kajian-kajian lapangan, kajian kita lapangan kita, kajian oleh para guru lapangan yang lain dan sebagainya. Ketika turun, mereka mengkaji, buat kajian dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kak tu sedar, okey. Saya tanya masa sakit tu macam mana? Macam mana, rasa apa, nampak apa ke? Dia kata, saya jadi berdesing telinga. Dia kata berdesing. Berdesing tu maksudnya pendamping lah. Pendamping. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun tanya lagi, sakit mana lagi? Kata sakit gigi sini. Lepas tu rasa berdesing. Okey. Kita pun buat ikrar pemutu. Sebab saya takut juga saka. Tapi lihat dari simptom bukan saka. Bila buat ikrar pemutu tak ada apa-apa respon. Berapa kali buat ikrar pemutu, bagi mensahihkan lagi, buat sekali lagi ikrar pemutu, sungguh-sungguh ikhlas, juga tak ada apa-apa respon. Jin pencinta tidak ada respon dengan ikrar pemutus. Kerana diganggu manusia tersebut dengan kehendak dia sendiri. Bukan kerana keturunan, bukan kerana orang hantar, bukan kerana masuk melalui sihir, tapi kerana dia mencintai manusia tersebut. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun bagi tahulah tentang amalan jika cinta gini. Kak nak tengok cermin, baca doa, jangan berbogel lagi depan cermin, basuhlah darah haid dan sebagainya, jangan hidu lagi darah haid dan sebagainya. Amalkan zikir ni 10 ayat pembentengan, gunakan kasturi paling utama dan sebagainya. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ruqyah sangat luas Ustaz. Ya, betul. Sangat-sangat luas. Sebab tu kita kena sentiasa dalam belajar. Dan ilmu ruqyah ini mesti berdiri di atas panduan syariat. Mesti ada dasar dia, rujukan yang sahih. Tu. Jangan kita anggap ilmu ruqyah luas sehingga luas tu siapa membatasi garisan syariat. Itu tidak boleh. Dia mesti ruqyah syar'iyah. Jangan jadi ruqyah syirkiyah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun bagi tazkiyatun nafs, Kak kena sabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kesembuhan datang hari ni, Kak dah berpuluh-puluh tahun sakit dan sebagainya. Kita bagi doa hasain kepada dia. Amalan-amalan perlu dijauhi, amalan-amalan perlu dijaga. Doa ketika nak tidur, doa ketika membuka pakaian, doa makan minum, doa nak masuk tanda dan sebagainya. Kebah kati, buat benteng diri sebelum tidur, ambil susu segar setiap hari dan sebagainya. Kita ajarlah dia tadi. Banyaklah amalan, takkan saya nak sebut belakang di sini. Okey, kita dah ajar dalam sesi live yang lain. Kadang kita kongsi dalam group Telegram Astazah Official. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Okey, jika cinta ini dia memakan masa lah. Bagaimana kita nak putuskan seseorang yang dah lama mencintainya, dalam masa sehari nak putus tak boleh. Dia makan masa. Begitu juga kalau kita sangat mencintai orang tu, duduk lama dengan orang tu, bila nak berpisah ni makan masa untuk melupakan kenangan-kenangan yang sudah tercipta. Makan masa. Kita nak pisahkan orang yang mencintai seseorang tu, kadang halau daripada rumah pun dia mari lagi, lalu kat rumah tengok, kerana rindu. Akan ada rindu. Begitulah jin juga ada jiwa, cuma fizikal kita dengan dia je lain. Okey, kerana itu kena buat pembenteng lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia balik, saya ruqyah sekali lagi. Memang saya tahulah jin tu tak keluar lagi, cuma dia rasa ringan tubuh, lega lah sikit. Kita ruqyah lagi, dia tidak kerasukan agresif dah. Dia hanya sedawa dan pengsan sekali lagi. Kita pun ruqyah lagi, dia sedar balik, okey. Dia tidak muntah macam yang pertama tadi. Tu. Jadi dia dah semakin ada keluhannya. Bila kita sakit, keluhan banyak. Tapi bila kita rawat cara syar'i, keluhan tu semakin sikit hilang. Lama-lama tidak ada keluhan, sembuhlah. Faham? Dia sikit-sikit. Yalah, 20 tahun lebih sakit, takkan masa sehari 3 jam rawat dah sembuh. Sikit-sikit keluhan tu hilang. Termasuk keluhan terjaga dan keluhan mimpi akan hilang sikit-sikit. Lama-lama hilang semua, sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena yakinlah dengan ilmu ruqyah syar'iyah, kerana itulah sumber kesembuhan yang paling hebat, yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Rasulnya tidak pernah menipu kita. Hanya kita yang menzalimi diri kita sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbi.
Nurul Nadia, saya gangguan jin pecinta ustaz berbelah tahun. Allahu Rabbi. Ni ada seorang lagi ni sakit jin pecinta. Alhamdulillah semakin sihat. Alhamdulillah dah 2 kali jumpa ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Lo ni tak ada keluhan dah. Alhamdulillah. Berdoa pada Allah, bersyukur pada Allah. Allah lah yang maha menyembuhkan. Saya hanya guide sahaja. Bersyukur pada Allah. Terima kasihlah sudi bagi testimoni tu Nurul Nadia. Barakallahu fiq. InsyaAllah. Amalan tak boleh nak gagal. Kalau tinggal je rasa tak sihat, ya amalan teruskan buat. Kerana bukan senang nak terlepas daripada jin pecinta ni, bukan senang. Okey. Tuan pada rahmati Allah SWT. Begitulah. Ni dah ada testimoni yang dah sembuh ni. Bismillah. Begitu juga yang lain. InsyaAllah akan sembuh juga. Cayuk. Usaha. Okey. Jangan gagal. Jangan gagal lagi. Bangun bangkit daripada kegagalan menuju kesembuhan yang telah disediakan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan juga amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah yang telah dibawa oleh alim ulama. Ianya merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, dan 4 ini adalah rujukan ahli sunnah, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan cerita ini tuan-puan dapatlah sedikit motivasi, semangat untuk meneruskan lagi rawatan sehinggalah kita semakin dekat dengan Allah. Rawatan yang baik walaupun belum dapat lagi kesembuhan penuh, dia mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dia menyebabkan kita, dan bila kita sembuh, kita betul-betul bersyukur pada Allah. Kita akan jadi baik, banyak kebajikan kita akan buat, banyak ketaatan yang kita tak akan tinggalkan lagi. Menjadi istiqamah dengan amalan-amalan yang telah dibuat sepanjang sakit. Allahu Rabbi. InsyaAllah. Allah. Ustaz tak boleh tolong saya ke? Saya nak bercerai dah ni. Norizan Abdul Ghani. Subhanallah. Sabar. Jangan cepat-cepat sangat buat keputusan. Sabar. Jangan buat keputusan masa emosi. Jangan. Saya nak tolong ramai orang, tapi saya juga memerlukan masa. Sabar ya. Norizan Abdul Ghani. Sabar. Nanti PM dalam Telegram, cerita sikit apa yang masalah, tapi jangan sebut nama, jangan sebut kampung. Okey, insya-Allah nanti saya akan respon dalam grup Telegram. Sabar, jangan bercerai, jangan buat kalau boleh berdiam diri dulu. Okey, kalau betul ada kaitan dengan jin, saya akan bantu. Kalau tak ada kaitan dengan jin, tuan-puan kena dapatkan nasihat daripada unit kaunseling Jabatan Agama dan nasihat orang-orang tua. Fikirkan masa depan, apa yang akan berlaku kalau buat keputusan ini, itu dan sebagainya. Baik, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gagal dengan mainan jin. Jangan kita terpedaya dengan mainan jin syaitan. Jadi insya-Allah tuan-puan, insya-Allah pandu diri kita dengan ilmu. Kerana dengan ilmu lah menjadi pintu jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nanti kalau ada rumah tangga ada pasangan suami isteri ada masalah disebabkan gangguan jin, bincang dengan suami, bincang baik-baik, datang ke center saya. Center saya. Nanti kita akan dengar keluhan isteri, keluhan suami, kita akan ruqyah dua-dua. Kalau benar ada gangguan jin dan sebagainya, kami akan buktikan, kami akan ceritakan, kami akan bantu selesaikan. Tapi kalau tak ada gangguan jin, masalah tu mungkin masalah peribadi, hubungan suami isteri saja atau hubungan kekeluargaan, yang tu saya hanya mampu bagi nasihat. Yang tu terserah kepada perbincangan suami isteri dan ahli keluarga masing-masing. Tapi mestilah yang nak keputusan yang terbaik, insya-Allah. Untuk makluman tuan-puan, saya akan bercuti rawatan bermula hari Rabu depan sehinggalah bermula hari Selasa depan sehinggalah hari Isnin depan satu lagi, kerana perlu ke Johor. Ada pengurusan untuk dapat tauliah ruqyah syar'iyah ini bagi tim asazah, perawat asazah semuanya lah, dan ada majlis convocation lah, dan saya pun kena membentangkan satu ketah kerja tentang sihir, insya-Allah. Mungkin suatu hari nanti mungkin saya akan mengajarlah di universiti ataupun kolej-kolej tempatan berkenaan dengan tajuk sihir ini. Mungkin adalah mata pelajaran berkenaan dengan sihir ini akan datang. Jadi ada
getah kerja yang perlu dibentangkan, insya-Allah. Baik tuan-puan dirahmati Allah, untuk makluman tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi tuan-puan yang ingin membuat rujukan berkenaan dengan perubatan Islam, saya syorkan tuan-puan ada buku ni lah. Saya syorkan sangat-sangat tuan-puan. Ada buku ni, buku panduan asas. Ini panduan memang asas. Panduan asas ruqyah syar'iyah lah. Dari segi bacaan, apa yang nak baca, bacaan apa yang berdiri atas syar'i, bacaan Quran, selawat macam mana, doa syifa macam mana, ikrar pemutuh macam mana, pembetin diri macam mana, kaedah pula, kaedahnya macam mana tepuk, gosok, letak tangan, kaedah-kaedah tersentuh, tiupan, ada belaka. Yang ketiga adalah bahan apa yang sesuai untuk guna, apa kelebihannya dan sebagainya, ada belaka dalam ni. Dan juga ada pembahagian penyakit lah dijelaskan dalam ni juga. Dan juga dijelaskan juga simptom-simptom penyakit. Termasuk jin pecinta tadi, dia ada simptomnya, ada dalam ni. Nanti saya buka sikit. Antara orang yang ada simptom gangguan jin pecinta adalah muka surat, tuan-puan boleh tengok, dipanggil ni simptom muka surat 18. Siapa ada buku ni, muka surat 18. Okey. Simptom, ciri-ciri khusus simptom jin ishqaq. Jin asyik lah dipanggil, ataupun jin bahasa Arab dipanggil ishqaq ataupun asyik. Itulah maksudnya jin pecinta. Tu dia selalu mimpi romantik, mimpi bersetubuh. Ketika tidur bersendirian, ada rasa yang tidur di sampingnya, ataupun dia sekadar mendengar suara nafas di tepi dia. Sering bermimpi berhubungan intim bersetubuh yang sempurna sehingga klimaks. Mengganggu hubungan suami isteri, sering bergaduh, saling mencurigai, hilang kepercayaan. Okay. Keinginan kuat untuk melakukan masturbasi, onani lah bagi wanita, onani bagi lelaki, atau datang dalam mimpi, dan ketika bangun tangan masih memegang kemaluan. Terkadang merasa ada yang menggelitik menyentuh bahagian organ intim. Ada yang sedang sentuh organ intim seperti kubur depan belakang dan juga dada, dan membuat terangsang, rasa terangsang. Tu. Sering mimpi didatangi ataupun mendatangi lelaki-lelaki lain ataupun perempuan lain. Timbul kesan kebiruan lebam di daerah paha. Merasa mudah sekali jatuh cinta dan suka membaca dan melihat pornografi atau majalah-majalah lucah. Okey. Ataupun sering kali membenci orang lelaki yang lain ataupun perempuan yang lain, dan sering kali duduk berseorangan diri dan memikirkan hubungan seks. Selalu ingin agar malam cepat datang kerana mengharapkan mimpi-mimpi berhubungan intim lagi akan datang. Ini bahaya ni sebenarnya. Lagi banyak orang untuk yang masih bujang akan suka nikah, suka hamil. Kalau nikah, hamil. Ingin terus menyendiri dan suka tempat yang gelap. Tak suka duduk di tempat ramai orang. Dan dia suka berada di tempat gelap. Merasa hawa panah di daerah lutut, daerah aurat, rasa hawa ada panah je, dan dubur. Merasa ada seseorang yang memeluk dari muka dan belakang. Macam ada orang peluk, dan haba panah tu ada. Macam mana saya nak kata? Kita tak nampak benda tu. Kita tak rasa macam dipeluk betul, tapi kita rasa macam ada haba panah sedang melekat je pada depan dan juga belakang kita, dan kita rasa benda haba panas tu. Dan masa tu kita dalam keadaan terangsang. Okey. Seterusnya, merasa getaran kuat pada kemaluan dan dubur depan belakang. Rasa ada getaran. Bagi seseorang isteri yang dicintai oleh jin, ketika melihat suami, dia merasa sesak sehingga mahu muntah. Rasa beci lah tengok. Ataupun rasa bau busuk pasangannya dan tidak suka berhubungan intim dengan pasangannya. Susah melayani suami dan selepas itu merasa hairan dan menyesal. Apa dah aku ni, masa suami ada aku tak goda, aku tak buat hubungan seks dengan dia. Masih tak ada aku rasa ingin nak buat dan sebagainya. Gitu. Selalu menghayalkan hubungan intim. Tu. Sering mimpi menikah dan menyusui bayi pun ada. Tak semestinya menyusui bayi tu saka tu, tak semestinya. Ini juga ada disebabkan jin pecinta. Suami akan sulit ereksi dan lemah tenaga batin. Jadi lemah. Padahal dia tak ada pun lemah tenaga batin. Bila nak dengan isteri, lemah tenaga batinnya. Begitu juga dengan isteri lah. Ini di antara simptom jin pecinta. Disebut dalam bahasa Arab jin ishqaq dah. Ishqaq. Okey.
Ini ada dalam kitab ni. Begitu juga dengan simptom-simptom jin yang lain. Simptom-simptom jin yang lain pun ada juga. Jenis-jenis gangguan jin. Rumah macam mana, sihir macam mana, sa'ain macam mana, jin pendamping macam mana, saka macam mana, jin balas dendam, intikam macam mana, ada belaka. Okey. Tuan-puan, kalau nak buku ni murah je tuan-puan, RM 25 je. 25 ya je. 25 ya. Kadang rokok mahal lagi. Rokok isap habis. Yang ni siapa? Anak cucu boleh baca. Di belakang ni ada sesi ijazah lah. RM 25, siapa nak beli boleh PM admin. Tolong seorang admin, kalau ada lagi yang tak tidur tu admin, PM sekejap nombor admin ke ruangan komen. Ataupun tuan-puan boleh tanya dalam grup Asazah Official Telegram. Nanti admin akan PM balas. Okey, ataupun bagi nombor admin. RM 25 je. Masih ada 200 stok lagi. Habis 200 stok ni saya tak buat lah. Ini pengarang dia Ahmad Sanihin Zamri. Siapa Ahmad Sanihin Zamri ni? Saya lah. Okey. Itu sajalah. Jin minat juga kau manusia ya ustaz minat. Ya ada. Disebut dalam kitab Al-Ihtilam. Ada kitabnya. Karangan Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Ya ada. Kerana jin juga ada jiwa. Jin juga ada akal. Dia boleh menyayangi, mencintai. Kerana itu ada jin yang mencintai manusia. Kerana kekaguman rupa bentuk manusia tersebut. Kerana amalan manusia tersebut. Kerana apa lagi? Kerana lalai daripada zikir ketika sebelum buka pakaian tak baca doa. Jadi auratnya jin nampak. Itu disebut oleh hadis Nabi ya. Hadis Nabi, hadis sahih. Allahu Rabbi. Okey. Jadi tuan-puan ambil lah buku ni, Panduan Asal Ruqyah. Ambil lah tuan-puan. Saya nak habis stok dah ni. Okey, pastikan ada rujukan lah. Okey, senang sikit. Sebab apa tuan-puan? Nanti dah habis semua saya jual buku ni. Saya cetak 1,500 je. Tinggal 200 unit je lagi ni. Seluruh Malaysia dijual. Dan ada Brunei pun ada beli, Singapura pun ada beli, Thailand ada beli, Indonesia pun ada yang beli. Okey. Di China tak sampai lagi, di Korea tak ada lagi lah. Tapi kalau di Australia ada dah yang beli. Australia, orang Melayu yang duduk sana. Ada kita push apa Australia. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Saya pingkan nombor admin. Saya pingkan nombor admin ni. Okey. Siapa nak beli? Siti Fairuz. Betul ke tip ustaz yang lah tadi, kalau kita sedar apa yang terjadi tu lebih kepada sihir? Kalau tak sedar langsung, saka pendamping pecinta. Tip yang lah tadi, kalau kita sedar apa yang terjadi tu lebih kepada sihir. Ya betul. Kalau tak sedar langsung, dia lebih pada saka pendamping pecinta. Ya betul. Itulah kajian-kajian yang telah dibuat di lapangan oleh para peruqyah. Tapi kita tak boleh tentukan itu terus mengatakan sebegitu. Tak boleh. Kita mesti diagnos awal dulu. Sebenarnya tip tadi untuk mengukuhkan lagi bahawasanya ianya bukan sihir. Nak mengukuhkan lagi sahaja. Tapi diagnos simptom-simptom lain itu perlu. Macam mana nak tengok simptom-simptom lain? Ada dalam kitab ni yang saya sebut tadi. Kalau jin pecinta, simptom yang tadilah. Yang ni tip ni untuk mengukuhkan fakta tu. Ustaz, kenapa jin pecinta suka pada seseorang? Aduh, banyak pula saya nak jawab. Sekejap ni. Okey, dia disebut dalam kitab Al-Ihtilam. Kitab Al-Ihtilam karangan Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Okey. Jin mencintai manusia ni sebab 3 sebab. Okey, sekejap. Saya tengok kitab tu. Sebab yang pertama, kerana mengagumi bentuk fizikal atau penampilan manusia tersebut. Sebab tu penting. Nak buka baju, baca doa. Pakai baju pun baca doa. Dan sebagainya. Sebab tu orang yang ada jin pencinta ni, dia suka sangat dengan cermin. Tengok bentuk tubuh dia sendiri. Terkadang dia berbogai depan cermin. Ni mengagumi bentuk fizikal ataupun penampilan. Yang kedua, kerana kosong dari zikir. Masuk tandas tak baca doa, makan minum tak baca doa, pecah pakaian tak baca doa tadi, lihat cermin tak baca doa tadi, keluar rumah tak baca doa, nak buat apa pun tak baca doa tadi. Okey, terutama masuk tandas, nak tidur pun tak baca doa. Kosong dari zikir dipanggil. Nak bersetubuh pun tak baca doa. Ya. Tu. Apabila dia tidak berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir khusyuk, sebab Rasulullah ajar zikir ni khusyuk, tengok cermin, buka baju, khusyuk dipanggil, maka auratnya akan terlihat oleh jin, dan jin ini tergoda untuk merasukinya
untuk mendapatkan kesenangan dengannya, iaitu dapat kesenangan dengannya macam mana? Bermanja dengannya. Yang ketiga, jin pecinta ini juga masuk asbab sihir. Boleh. Okey. Asbab sihir ni memang sihir lah, tapi masuk yang melalui jin pecinta. Tukang sihir tu kata kepada jin tu, khadam sihir, kamu anggap wanita tu, masa sihir tu sebagai isterimu. Maka jin khadam jin tu anggap sebagai isteri lah. Okey, sebab tu yang ni dia masuk melalui dimakan, contoh minum. Okey, okey. Dimakan, contoh makanlah nasi goreng, dicampurkan benda sihir, dimakanlah, termakan. Tapi jin tu mencintai manusia, tapi dia masuk melalui sihir. Yang ni payah sikit. Kita kena batalkan dulu buhu sihirnya, barulah kita mengeluarkan jin tersebut. Tinggal lagi dia akan jadi betul-betul jin pecinta lah bila kita batalkan jalan masuk buhu sihirnya. Yang ni kena belajar khusus, sebab yang ni kita nak kenali jin pecinta ni masuk melalui apa. Kalau masuk melalui sihir, kena sesar kuk sihir lah. Tapi tadi jin pecinta yang masuk kepada kisah akak ni tadi bukan melalui sihir. Bukan. Faham tak? Sebab tu kena belajar. Yang ni kena ada ilmu. Saya tak dapat terangkan panjang lebar. Malam ni dah pukul 1 dah ni. Yang tu kena belajar. Nanti insyaAllah kita buat kelas nanti. Bukan 2 hari. Bukan 3 hari. Biasa kita buat kelas bulan. Tapi yang akan datang ni, face to face. Kita akan buat di Dewan. Face to face. Sebab kita nak mengenali sesama kita. Saya nak tunjuk teknik-tekniknya. Face to face. Dan saya nak buktikan depan mata tuan-puan tu. Dan saya akan tunjukkan rujukan kitabnya. Dan kita akan berkongsi kajian-kajian ilmiah. InsyaAllah. Termasuk pesakit pun boleh hadir nanti. InsyaAllah. Okey. Kalau nak tahu simptom boleh kalau nak nota jin pecinta, kami akan bagi nota dalam grup Telegram Asaza. Okey, Asaza Official. Telegram Asaza Official kami akan bagi. Okey, boleh? Tolong bagi. Bagi sekarang boleh? Admin. Oi. Bagi lalu lah dalam grup Telegram. Bagi lalu. Esok kita delete balik. Baik bagi lalu. Lambat ambil, esok kita delete lah. Okey. Thank you. Itu saja untuk malam ni tuan-puan. Jumpa lagi di lain masa. Yakinlah, tidak ada kekuatan yang lebih hebat melainkan kekuatan yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah adalah Al-Quran. Tidak ada jalan kesembuhan yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih orang panggil mantap, yang lebih berkesan berbanding dengan Al-Quran. Yang tak ada pun bukan lebih pada Al-Quran. Yang setanding dengan Al-Quran pun tak ada. Kerana itu telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah Al-Quran. Yakinlah dengan perubatan Al-Quran. Inilah dipanggil ruqyah syar'iyah. Mengikut jalan syar'i, berpandukan 4 rujukan utama. Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama, qiyas. Dan termasuk kajian-kajian lapangan oleh alim ulama di bidang ini, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Yang terakhir sekali, minta maaf pada saya kasar bahasa, tersilap bicara, terlewat masa. Jadi dapatkan buku ini segera sebelum habis stok. PM admin di bawah, insya-Allah. Bila dah habis buku ni, jual, kita akan buat sesi bacaan ruqyah syar'iyah, bacaan semua ayat-ayat ni termasuk doa. Dan saya akan ijazahkan terus. Kita akan baca bersama dalam live, insya-Allah. Seramai 1,500 orang akan hadir lah, sebab 1,500 unit. Yang ada buku ni saja, kita akan baca sama-sama. Dan insya-Allah kita akan berikan ijazah daripada lisan penuh. Dan kita lampikan sanadnya nanti, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.